Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam 31 Oktober tahun 2022, Majlis Fatwa Negeri Perlis telah menerbitkan dan menyiarkan fatwa mereka tentang ajaran dan kepercayaan Syekh Nazim Al-Haqqani, Syekh Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Fatwa ini saya sendiri pun telah kongsikan, telah share di Facebook saya dan juga di saluran YouTube saya. Bukan sebagai sebuah video tetapi sebagai teks. Dan saya tulis di situ, tahniah Majlis Fatwa Negeri Perlis. Lalu berdasarkan posting saya ni di Facebook dan juga di YouTube, saya mendapat banyak komen pro dan kontra. Antaranya ialah, apa yang nak ditahniahkan? Apa yang nak dikecohkan? Biasa saja, maklumlah Perlis, kita dah tahu dah. Tak payah fatwa pun dah tahu dah akan keluar fatwa macam ni. Jadi melalui video ini, saya akan menerangkan bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tetapi 7 sebab kenapa saya katakan tahniah kepada Majlis Fatwa Negeri Perlis. Sebelum itu, bagi sesiapa yang tertinggal kapal terbang dan belum lagi membaca fatwa ini, link saya bagi dalam kotak description. Sila baca ya. Bukan satu perenggan, bukan dua perenggan, tetapi 3 muka surat. Okey, apakah 7 sebab tersebut? Pertama, fatwa ini disiarkan dan disebarkan. Okey, dan ini adalah sesuatu yang terpuji kerana sebelum ini, apabila beberapa negeri melakukan pindaan ataupun Muzakarah MKI melakukan pindaan, ia secara senyap-senyap, kita pun tak tahu, sehinggalah akhirnya terbongkar. Bila dah terbongkar pun kita bertanya ataupun tertanya-tanya, apakah hujah yang menyebabkan berlakunya pindaan tersebut? Senyap saja, tak ada apa. So fatwa ini sesuatu yang kita kata terpuji. Kenapa? Kerana ia disebarkan, ia disebarluaskan, ia diterbitkan 3 muka surat dengan penjelasannya, sehingga sesiapa yang membacanya tak akan timbul tanda tanya ataupun kenapa tak boleh pula ya? Kenapa yang tu kata boleh, yang kata tak boleh? Tak timbul soalan sedemikian. Jadi inilah sebab pertama kenapa ia sesuatu yang tahniah lagi terpuji. Okay? Kita mahu fatwa-fatwa ni disebarluaskan dan ianya bersifat terbuka, ada ketelusan di situ dan ada penjelasan yang lengkap di situ, bukan sekadar 1-2 perenggan atau lagi teruk senyap-senyap saja. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, fatwa ini tidak dikeluarkan secara terburu-buru. Bahkan boleh dikatakan agak lewat juga. Tetapi kenapa lewat? Disebabkan ahli-ahli jawatan kuasa fatwa ini, mereka mengkaji dan menganalisa perkara ini dengan lebih mendalam terlebih dahulu. Mereka mengkaji tulisan-tulisan, mereka mengkaji video-video dan tidak ketinggalan juga, mereka menjemput tokoh-tokoh tanah air yang dalam, tak silap saya, dalam Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ini untuk memberi penjelasannya. Dan tentang insiden, tentang jemputan ini, sama-sama kita tak dapat lupakan insiden. Ada si Fulan itulah yang pakai baju merah ke merun, yang duduk kat kerusi tepi pintu utama masuk Dewan Mesyuarat, Dewan Perbincangan itu kan, yang tersebar di media sosial. Dahlah tak dijemput, kemudian saja pula nak posing duduk tepi pintu tu. Padahal mesyuarat berlaku di, tak silap saya, di Hotel Sri Malaysia di Perlis, di Kanga Perlis. Dan ada je banyak kerusi lain yang boleh duduk dekat lobi tu. Nak juga duduk tepi pintu. Kemudiannya ambil pula gambar sebar di media sosial. Tapi Alhamdulillah, akhirnya si Fulan itu dijemput juga masuk dalam bilik mesyuarat. Okey? Jadi ini poin yang kedua kenapa saya ucapkan tahniah. Ketiga, saya suka fatwa ini sebab ia bersikap jelas, direct to the point. Direct to the point, bahasa Melayu cakap apa? Terus kepada okay, direct to the point lah. Alright, okay. Saya bacakan di sini. Maka Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis bersetuju, okay, in bold, dalam dihitamkan ya, bahawa ajaran dan kepercayaan Syekh Nazim Al-Haqqani mempunyai perkara yang menyesatkan, khurafat, tahyul, bertentangan dengan fahaman akidah Ahli Sunnah wal Jamaah serta menyeleweng dari ajaran Islam. 5 ciri ya, menyesatkan, khurafat, tahyul, bertentangan dan menyeleweng. Direct to the point. Dia tak ada, sebab kadang-kadang kita ni orang Melayu kan, dia kena lemah lembut, kena berbunga-bunga, sampai akhirnya orang cakap tu pun jadi so kesimpulannya apa ya, yang ini direct to the point. Dan ini sesuatu yang saya sukai dan sekali lagi saya ucapkan tahniah. Ini sebab yang ketiga ya. Sebab yang keempat,
Apabila diterangkan 5 ciri itu, bukan sekadar cakap kosong aja, disenaraikan pula apakah ciri-ciri, apakah keyakinan-keyakinan, apakah iktikad-iktikad yang menyebabkan tarikat ini difatwakan sebagai, sekali lagi kita ulangi ya, menyesatkan, khurafat, tahyul, bertentangan dan menyeleweng. Dan ciri-ciri yang disenaraikan itu bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 7, tetapi 18. Okey, 18 ciri yang disenaraikan dalam fatwa ini. Membaca 18 ciri ini, saya tak akan bacakan, link dalam kotak description ya. Saya tertarik dengan ciri yang kedua. Yang ini mereka beriktikad bahawa tidak wajar meminta terus kepada Allah. Sebaliknya hendaklah melalui wali sebagai protokol dan adab. Okey, ini merujuk kepada apabila berdoa, kita hendaklah bertawasul ataupun istighasah dengan orang-orang soleh ataupun wali-wali ya. Ciri yang kedua ni, akidah yang kedua ni bukan sahaja dari kalangan para pengikut, para pengamal tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah, tetapi sesuatu yang meluas juga di kalangan tokoh-tokoh Asam Jawa. Okeylah, Aswaja, okey, Aswaja. Dan yang menariknya, mereka ni yang Aswaja ni lazimnya menuduh, memfitnah para pencinta sunnah, para pejuang sunnah, mereka yang berakidah salafi sebagai kononnya menyamakan Allah dengan makhluk. Kononnya menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka menuduh-menuduh, tetapi mereka sendiri tak dapat buktikan secara jelas dalam tulisan ataupun video daripada mana-mana tokoh yang berakidah, yang mengikuti aliran salaf ini ya. Tetapi mereka sendiri, dalam video mereka sendiri, dalam tulisan mereka sendiri, jelas terbukti mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Bagaimana tu? Apabila mereka sendiri berkata, sebagaimana kita ni tak layak untuk meminta sesuatu, untuk berjumpa terus kepada raja dan sultan untuk meminta sesuatu, sebaliknya hendaklah ikut protokol, hendaklah ikut orang tengah. Mereka beralasan maka demikian juga kita ni tak layak meminta terus, meminta secara langsung, direct kepada Allah, tetapi kerana kena ada protokol dan adabnya. Di sini mereka telah menyamakan Allah dengan makhluk. Okey, mereka telah menyamakan Allah. Sebagaimana kita ni, saya ulangi, sebagaimana kita ni, mereka beralasan, berhujah, sebagaimana kita ni tak layak minta terus, tak layak jumpa terus, tak layak minta terus kepada raja atau sultan, tapi sebaliknya kena ada orang tengah. Demikianlah juga tidak layak berdoa terus kepada Allah, sebaliknya hendaklah melalui tawassul dan istighasah kepada wali-walinya. Mereka sendiri yang telah menyamakan Allah dengan makhluk, padahal maha suci Allah daripada yang sedemikian itu. Kita boleh saja berdoa direct, berdoa terus, berdoa langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sahabat penonton dari Indonesia yang memberi komen, dalam bahasa Indonesia berdoa terus bererti berdoa terus menerus, tapi kalau direct itu maksudnya dalam bahasa Indonesia berdoa langsung. Okey. Jadi Allah SWT, kita nak apa-apa hajat, kita boleh berdoa langsung kepada Allah, terus pada Allah, direct pada Allah, tak perlu adanya orang tengah. Okey. Jadi mereka sendiri yang terperangkap dalam tuduhan mereka itu. Kemudiannya apabila membaca 18 ciri ni, saya teringat tentang seorang YouTuber tu. Seorang YouTuber, siapa yang kenal, siapa yang tak kenal tak apa. Jangan membazir masa, dia ni tak ada apa-apa nilai. Lagi bagus anda pergi McDonald, KFC, Burger King, makan potato fries daripada anda mendengar YouTube dia. Okey. Dia ni mendakwa apabila AJK Fatwa Perlis mengkaji tentang tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ini, mereka hanya mengkaji tulisan-tulisan, buku-buku ataupun menonton video. Mereka ni tak berguru, tak bertalaki, maka berlaku salah faham, tak faham apa yang cuba disampaikan. Padahal si Fulan ni sendiri, dia ni jenis orang yang suka up dirinya tau. Dia suka up, orang kita panggil apa, angkat bakul sendiri. Dia puji diri dia mengaji di UM lah, padahal kursus yang sangat basic. Bertalaki 4 tahun lah. Okey. Dan dia sendiri bertalaki dalam satu buku selama 4 tahun. What a waste of his life. 4 tahun. Yang buku tu sendiri dia cuba perhujahkan ada riwayat yang tak ada dalam mana-mana kitab hadis. Dan dia sendiri dalam satu video, dia cuba buka buku tu mula-mula kan. Tapi kemudian halfway the video, dia buka buku lain tapi dia sembunyi-sembunyi. Dia tak nak tunjuk yang sebenarnya dalam buku tak ada rujukan. Jadi dia sendiri bertalaki. Kemudian dia sendiri yang... Okey, yang pertama. Yang kedua,
Si Fulan ni sendiri, dia cuba nak membela Syekh Nazim Al-Haqqani. Sampai-sampai dia sendiri yang cuba bawa kesimpulan, sesiapa yang tidak beriman kepada hari akhirat, dia itu masih Muslim, belum kafir lagi. Okey? Padahal sama-sama kita tahu, sesiapa yang tidak beriman kepada salah satu daripada rukun iman itu, dia memang bukan Muslim. Tetapi dia berhujah, dia buat video, okey? Lagi dia cuba nak membela hujah dia yang pertama tu, lagi banyak kerosakan, lagi banyak kebinasaan yang dibawa ke atas dirinya dan juga pandangan yang cuba dibawa itu. Ini orang yang kononnya mendakwa bertalaki dan kononnya faham ajaran Syekh Nazim Al-Haqqani. Okey, saya sendiri telah menjawab dalam isu ini tentang sesiapa yang tak beriman kepada hari akhirat, dia masih Muslim, tetapi dia masih lagi Muslim, tidak kafir, ya. Okey. Jadi tuan-tuan, 18 syirik ini sesuatu yang memang terbukti dalam tulisan ataupun video-video Syekh Nazim Al-Haqqani, dan tidak ada ruang untuk kita berbaik sangka ataupun salah faham kepadanya, ya. Sebagai contoh, yang D, yang poin keempat, ya. George Bush dan Tony Blair yang mengebom Iraq melupakan wali Allah, saint. Mereka telah melakukan tugas yang mulia, iaitu menyerang Saddam Hussein di Iraq. Mereka dijaga oleh jin dan wali. Mereka akan menyerahkan pedang dari langit kepada Isa alaihissalam. So, nak salah faham kat mana tu kan? Okey, baik. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, apa yang diputuskan oleh Majlis Fatwa Perlis ini, ia bukanlah sesuatu penderhakaan terhadap muzakarah MKI, tetapi ia bertepatanlah dengan muzakarah tersebut. Kenapa? Sebab muzakarah itu kata boleh diamalkan dengan syarat tidak bercanggah dengan akidah dan syariat kerangka Ahlussunnah wal Jamaah. Maka telah dibuktikan 18 akidah, 18 i'tiqad tarikat ini yang bercanggah dengan prinsip akidah dan syariat. Prinsip akidah dan syariat dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah. So, selarilah sebenarnya. Memang tak boleh diamalkan pun. Okey, saya bacakan di sini, ya. Perenggan ketiga terakhir di muka surat ketiga. The last 3 paragraph of page 3. Adapun kenyataan muzakarah MKI pada bulan Ogos 2020, iaitu, okey, buka, muzakarah merumuskan dan berpandangan tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah Syekh Nazim Al-Haqqani hanya boleh diamalkan oleh pengikutnya dengan syarat amalannya tidak bercanggah dengan prinsip akidah dan syariat dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah. Maka, okey, itu rumusan daripada muzakarah MKI yang mereka buat pindaan itu. Lalu, okey, maka pihak jawatan kuasa Fatwa Negeri Perlis mendapati syarat yang disebut itu, iaitu tidak bercanggah dengan prinsip akidah dan syariat dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah, telah dilanggar oleh ajaran tarikat berkenaan. Okey, alright. Yang seterusnya, nombor 6. Kenapa saya ucapkan tahniah di sini? Okey, perenggan yang kedua terakhir, second last paragraph. Jawatan kuasa Fatwa Negeri Perlis juga bersetuju untuk memberikan penghujahan yang kukuh kepada jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia tentang keputusan yang dibuat ini. Maknanya Majlis Fatwa Negeri Perlis ni ataupun AJK Fatwa ni bukan balik batu sembunyi tangan, tak. They are brave enough to come forward to explain to MKI why do they say this. Maknanya AJK Majlis Fatwa Negeri Perlis adalah cukup berani, okey, untuk datang ke hadapan memberi, bukan penjelasan tau, penghujahan yang kukuh kepada MKI kenapa mereka menyampaikan ataupun kenapa mereka mengeluarkan, memutuskan fatwa seperti ini. Ini satu lagi yang kita patut ucapkan tahniah. Okey, sebab bukan fatwa aja, lepas tu takut tak nak menjelaskan, tak nak memberi, don't want to take responsibility of what you have said or what you have given verdict for. Okay, jadi ini satu lagi sesuatu yang sebenarnya terpuji. Sebab sebelum ni pun kan ada MKI ni, ada beberapa negeri yang melakukan pindaan. So bila kita tanya kenapa berlaku pindaan, senyap saja.
Seolah-olah umat Islam di Malaysia ni bodoh-bodoh. Engkau tak tahu, tak payah. Engkau ikut je. Tak. Kita tidak bertaklid buta. Kita nak tahu dalil, kita nak tahu hujah. And you sebagai jawatan fatwa kuasa negeri-negeri yang telah melakukan pindaan itu ataupun muzakarah MKI sepatutnya berkemampuan, berkeyakinan untuk memberi penjelasan itu. Bukan buat diam saja. Okey? Dan perenggan yang terakhir, okey, sebab yang ketujuh kenapa saya katakan tahniah ialah keputusan ini juga penting bagi mengelakkan masyarakat Islam terjebak dalam amalan syirik, khurafat dan membodohkan akal. Ini sesuai dengan kaedah Saduz Zar'i yang ini menutup pintu kerosakan. Kenapa? Sebab mungkin sebahagian orang, sebahagian pengikut, pengamal tarikat ini berhujah, tak. Kami tak ada pun beriktikad dengan 18 iktikad tersebut. Kami tidak memiliki keyakinan sedemikian. Pada awalnya mungkin begitu. Tapi lama-lama, bertahap-bertahap, bila makam dah semakin naik, dah kononnya semakin faham tentang apa yang berlaku, kalian akan secara bertahap-tahap mengikuti ataupun berpegang dengan 18 ciri ataupun 18 akidah tersebut. Maka hendaklah ditutup pintu ini daripada awal. Maka awal-awal lagi kita tutup tentang tarikat ini supaya tidak berlakunya sesuatu yang syirik, kurafat dan memodohkan akal pada masa yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan, ini yang ingin saya sampaikan tentang fatwa ini. Sila rujuk kotak dalam link dalam kotak description. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.